Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang. uh, Hari ni kita tukar sikit lah, because actually my plan is nak bawa tuan-puan semua ke kebun tepi rumah ni lah. Nak buat kita punya live sharing hari ni dekat dalam kebun lah, because last week saya dah tunjuk satu sebahagian daripada kebun tepi rumah kami. And then today nak tunjuk lagi satu bahagian lah. Tapi unfortunately start keempat jadi hujan. Sekarang ni pun masih lagi rintik-rintik. So kita tukar plan, kita buat kat dalam ni. But one thing yang kelebihannya bila kita buat indoor macam ni dekat dalam my office ni, my home office ni, is that I boleh buat simultaneously lah dua live dekat on two platform lah. Yang ni dekat dalam as I promise lah, hari ni dekat dalam Shopee Live where I'll be answering all your gardening question. And then I boleh tambah lagi satu platform, iaitu the blue color color biru huruf F punya platform dekat depan ni. So I can use both lah. I can use this one and this one. Yang ni Shopee, yang ni platform biru. Okay sebelum I nak continue, sebelum I nak start ni, I terlupa nak bagi tahu lah sebelum ni, just in case yang you all just in case yang you tak perasan lagi ataupun you tak berapa kenal lagi who am I. I'm a stroke survivor ya. I kena stroke lebih kurang 3 tahun lebih yang lalu, Januari 2020. And then it's ischemic stroke, ada blockage dekat dalam one part of my brain and then okay, good. And then sejak daripada kena stroke ni ada banyak perubahan pada diri ni lah, especially in physically lah. Sebelah kiri ni tak boleh nak bergerak, masih lagi lumpuh, boleh gerak sikit-sikit je, very minimal punya pergerakan. And then I punya muka lah, belah kiri ni, muscle ni dia macam masa mula-mula kena tu dia memang jatuh terus lah. Dia jatuh terus. Okay, kejap. Dia jatuh terus, and then bila jatuh terus tu I tak boleh cakap dengan sempurna. And then my percakapan pun tak berapa nak okey lah. And then lepas daripada tu, walaupun sekarang dah banyak perubahan, dah banyak beza, tapi still my muka ni dia kebas-kebas sikit lagi. And then dia kebas-kebas sikit lagi, and then dia kadang-kadang my punya percakapan tu memang tak berapa nak jelas lah. So kalau ada apa-apa perkataan ke wordings, my words ke apa ke yang rasa tak berapa nak faham, just bagi tahu and then just send me a question ke apa semua. I boleh ulang balik, I boleh explain balik semula nah. Okay, jangan segan-segan tanya lah. Tak apa, I way past that. Boleh tanya apa-apa. Hello everyone, terima kasih kerana datang. Ya, ada coins tadi, ada buat tadi coins tadi. Mungkin dah habis cepat ya. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Okay. So boleh start terus lah kalau nak tanya apa-apa soalan. Kalau ada apa-apa nak tanya apa-apa soalan berkaitan dengan gardening ya. Boleh terus tanya soalan, boleh type dekat komen section tu, type dekat komen tu apa-apa soalan nak tanya. Tapi soalan gardening je lah. Janganlah tanya saya macam mana nak repair kereta ke, macam mana pasal apa motor tak boleh start ke apa, tu semua saya tak boleh nak jawab lah. Kita limit pada soalan gardening saja. Okay, I'll try insyaAllah untuk menjawab segala persoalan. Apa-apa soalan yang tanya kat bawah ni, type je dekat sana. InsyaAllah saya akan jawab. Tapi sementara menunggu soalan-soalan semua masuk, kita sembang-sembang lagi ya pasal gardening ya. Okay, nak tunjuk something hari ni lah, sementara nak tunggu ni. 2 minggu sudah iaitu masa my first session dekat dalam Shopee Live ni. My first session tu ada dekat sini juga kita buat dalam my bilik ni. Kita ada cerita mengenai I demonstrate lah dengan bantuan Koyum Q nombor 1. Kita demonstrate cara-cara kita semai biji benih dekat rumah ni, dekat 3Q's Garden ni. So I
tunjuk 2 ke 3 cara macam mana kita ingat 2-3 cara kot sembahyang biji benih yang menggunakan bekas, yang juga menggunakan pasu kecil, menggunakan tray I tak tunjuk pasal kami pun memang tray pun tak berapa ada lah dekat rumah ni, jarang sangat orang minta, jarang sangat kami guna tray dekat sini kerana ini I dah explain dah 2 minggu sudah kenapa kami tak berapa prefer guna tray unless kalau orang minta je. Then nak tunjuk something hari ni 2 minggu sudah tu kita semai dekat dalam pasu biji benih salad, ingat lagi tak? Biji benih salad. Okay, salad yang nasi ayam tu. Okay, so yang ni lepas 2 minggu inilah hasilnya. Nampak tak? Nampak kan? Nampak jelas tak? Okey, yang ni 2 minggu dah pokok salad, sayuran salad. Okey, tu dekat belah belah kiri atas tu gambar tu nombor 3 tu gambar baby tu. Yang tu dia pegang pokok salad dekat dalam pasu lebih kurang pasu besar macam ni. Okey, ada benda dia tak keluar lah, dia keluar star macam tu. Kalau rumah apartmen kat KL, pokok apa yang sesuai ditanam? Pokok saya asyik, apa benda asyik apa? Dia keluar star macam tu. Mungkin okay, saya assume kita cakap mungkin tak hidup ke ya? Tak hidup kan? Okey. Rumah kat apartmen kat dia. Jadi bila rumah kat apartmen ni maknanya kita kena assume, okay, kita stop sekejap pasal salat ni tadi, kita jawab soalan pertama ni. Terima kasih atas soalan tu. Terima kasih atas soalan. Okey, saya nak sebut nama dia pun ada nombor, ada huruf apa semua susah nak sebut. Ya apalah. Bila kita tanam dekat dalam apartmen ni, apartmen kondominium ke apa, so saya kena assume bahawa kita akan menanam sayuran tersebut dekat dalam pasu. Pasu memang apartmen kondominium semua tak ada tanah kan. Maksudnya kita kena assume saya kena assume yang kita tanam dekat dalam pasu. So jadi bila kita nak tanam dekat dalam pasu, bukan semua jenis tanaman yang kita boleh tanam. So agak choices tu agak limited sikit. Tetapi kalau ada kawasan jadi yang tuan atau puan kena pilih jenis tanaman yang tak terlalu besar, supaya ianya sesuai dan mencukupi untuk kita tanam dekat dalam pasu. So jadi pasu yang kita boleh guna tu standard pasu yang saya selalu recommend untuk tanaman indoor ni ialah kita cari pasu yang tingginya lebih sekurang-kurangnya paling minima 20 cm dia punya tinggi pasu tersebut. So jadi kalau tak payahlah susah-susah sangat nak bawa pembaris pergi kedai beli pasu lah. Secara standardnya pasu yang dibeli dekat kedai RM2 tu, yang kedai RM2.40 tu, pasu yang sebiji RM2.40, biasanya pasu tersebut dah cukup sesuai, dah cukup okey dah untuk kebanyakan tanaman yang kita nak tanam dekat dalam kawasan. Jadi consider indoor lah kalau pansapuri apartment lah. So jadi kita kena pilih, ada pemilihan dia, tanaman-tanaman yang boleh dan tanaman-tanaman yang tak boleh. So jadi antara tanaman yang boleh ialah jenis-jenis pokok sayuran-sayuran yang renek, yang rendah-rendah. Contohnya macam salad ni boleh. Salad ni bukan takat pasu 20 inci, pasu macam ni pun boleh. Satu pasu ni satu pokok. Yang ni berapa adik ambil pembaris, kita tunjuk berapa tinggi pembaris pasu ni. Jadi pasu kecil macam ni pun kita boleh tanam salad dah. Satu pasu satu pokok ataupun dua pokok lah, maksimum dua pokok. Adik ukur tinggi dia berapa. So jadi kalau salad, sawi, bayam kita boleh tanam dalam pasu yang kecil macam tu. Ataupun kalau pasu dekat kedai RM2 tu, pasu yang 20 cm tinggi tu, kita boleh tanam tanaman yang agak besar sikit. Contohnya bendi, cili, terung. Yang tu semua kita boleh tanam. Bendi boleh. Dan jenis macam tu lah kita boleh tanam. Roselle pun boleh. 10 cm. Okey, 10 cm. Ini tinggi dia 10 cm. So jadi kalau pasu-pasu macam ni, kita tengok pada tinggi dia. Kita tak tengok kepada, adik pegang. Kita tengok kepada, pegang macam ni. Kita tengok kepada tinggi dia, bukannya keluasan.
Ya, keluasan tu tak menjejaskan, tak ada faktor keluasan tu tak memainkan peranan. Yang memainkan peranan adalah tinggi dia. Kerana pokok yang kita tanam, tanaman yang kita tanam tu subur atau tak subur bergantung kepada pergerakan pertumbuhan akar dia. Okey, terima kasih. Pertumbuhan akar dia. Jadi dia nak sufficient space untuk akar itu berkembang. Jadi bila ada sufficient space untuk akar itu berkembang, baru pokok kita tu boleh hidup subur. So jadi itu pasal kita cari pasu macam tu 20 cm tinggi, kita boleh tanam. Paling maksimal kita boleh tanam pun ialah paling besar pokok kita boleh tanam pun pokok bendi ataupun roselle. Pokok bendi dan roselle satu keluarga. Jadi dia memang cukup-cukup lah dia punya perkembangan akar itu untuk pasuan tersebut. So jadi kita boleh tuan ataupun boleh research sendiri mengenai akar pokok tersebut, akar dia besar mana, panjang mana. Kalau dalam range 20 ke 30 cm macam tu dalam, maknanya boleh kita tanam kat dalam pasu. Dan satu lagi perkara yang penting bila kita tanam dekat indoor, kat dalam apartmen macam ni adalah cahaya matahari. Cahaya matahari kerana dalam kawasan apartmen ni yang itu ada satu masalah ya. Memang itu ada satu masalah cahaya matahari. Kerana bukannya semua tempat yang menerima cahaya matahari yang optimum. So jadi sebelum mula menanam dekat dalam kawasan kalau dekat dalam rumah apartmen atau kondominium macam ni, kita kena pastikan dulu bagaimana keadaan cahaya matahari, sinaran cahaya matahari yang ada di kawasan yang kita nak tanam tu ya. So jadi yang the best is kita the paling optimum, paling bagus kita kena tanam dekat kawasan yang ada cahaya matahari pagi. Pagi antara pukul 8 hingga ke pukul 11. Tetapi dalam bukan semua tempat kita boleh dapat cahaya matahari sebegitu. So jadi tengok keadaan rumah dia macam mana, keadaan rumah tuan-puan macam mana. Kalau rumah tuan-puan boleh dapat cahaya matahari pagi antara pukul 8 hingga pukul 11 pagi, apa-apa boleh tanam. Saya garanti apa-apa saja boleh tanam. Ya, insya-Allah apa-apa saja boleh tanam. Okay, tetapi andai kata kawasan rumah tuan-puan hanya dapat matahari petang saja. So jadi bila keadaan begitu maknanya choices tu limited sikit lah kerana tak banyak tumbuhan yang boleh tahan matahari petang. Kerana matahari petang dia jauh lebih panas daripada matahari pagi. Matahari pagi walaupun dia terang, dia cerah tapi suhu haba itu lebih sejuk daripada matahari petang. Matahari petang tak banyak tumbuhan tanaman yang kita boleh tanam dalam keadaan matahari petang. Mungkin yang boleh tahan pun tumbuhan-tumbuhan yang apa yang tahan lasak lah, macam bendi tahan lasak, kacang panjang, kacang buncis tu semua boleh tahan. Kacang panjang, kacang buncis pun kita boleh tanam dekat dalam pasu asalkan kita boleh dapat tempat untuk dia memanjat ya. Yang ni memang naluri dia mesti mencari tempat untuk memanjat. Jadi kalau tuan-puan tanam pokok ke kacang panjang, kacang buncis dalam pasu, boleh tanam dalam pasu tapi kena ada tempat memanjat, kena adjust fikir sini macam mana cara dia nak memanjat, itu saja. So jadi harap itu dapat menjawab soalan. Dia bergantung pada space dan juga kawasan cahaya matahari yang ada. Kalau pagi no problem, apa banyak yang kita boleh tanam, banyak pilihannya. Petang tu limited sikit tapi masih lagi ada macam bendi, kacang tanah, kacang panjang, kacang buncis, kacang tanah pun boleh. Kacang tanah pun dalam pasu pun boleh. Then bendi dah sebut tadi. Roselle dan bendi satu keluarga, satu adik-beradik pun kita boleh tanam kalau dalam kawasan yang kena matahari petang. Okey, saya harap itu menjawab persoalan tersebut. Okey, kita sambung terus lagi ya. Pasal salat tadi. Okay, ini salat tadi ni. Ini 2 minggu lah. Ini 2 minggu keadaannya dalam selepas 2 minggu. Yang ni perancangan asal hari ni ialah sementara kita buat live dekat luar, dekat kebun tepi rumah ni, sambil-sambil saya cerita-cerita, sembang-sembang, jawab soalan, saya nak minta tolong koyum tolong ubahkanlah dekat tempat yang lebih besar pokok-pokok ni. Tapi dah hujan kan, itulah kita merancang tetapi Tuhan yang menentukan kan. So jadi tak dapatlah nak tunjuk macam mana kami ubahkan anak-anak pokok salad ni. Okey, tak apalah.
mungkin saya akan buat video sajalah, video saja cara kami ubahkan anak pokok ni. Kita boleh post kat dalam kita punya mana-mana lah yang bersesuaian. Okey, yang ni 2 minggu lah. 2 minggu selepas disemai. Exactly, memang exactly Sabtu 2 minggu yang lalu. Itu adalah first time I buat live dekat dalam Shopee ni. I tunjuk macam mana Koyum sebenarnya. I bagi tahu je, I cerita Koyum ya. Koyum tu Q nombor 1 anak sulung kami. Dia yang semaikan biji benih salad ni dekat depan tuan-puan dan puan-puan semua 2 minggu yang lalu, exactly 2 minggu yang lalu, hari Sabtu. So inilah keadaan dia hari ini 2 minggu kemudian ya. Dia dah keluar, nampak dah, dia dah keluar macam ni. So jadi bila dah jadi macam ni, ini adalah indication yang maknanya kita dah boleh ubahkan dia dekat kawasan yang lebih besar. Jadi macam mana kita nak tahu bila kita semai biji benih, bila biji benih kita bercambah, dah mengeluar, dah jadi anak pokok, macam mana kita nak tahu dia boleh dipindahkan atau belum. So jadi indikator yang paling senang ialah bila kita tengok daun dia ya. Tengok daun dia macam ini, pokok salad ni nampak dah kebanyakannya sudah mengeluarkan 3 daun, 3 atau lebih daun. Ya, dia dah keluarkan 3 atau lebih daun. So ini adalah indikator yang paling jelas yang menunjukkan bahawa ianya dah bersedia untuk dipindahkan. Kerana bila anak pokok ni dah mula mengeluarkan 3 daun ke atas, maknanya maknanya perkara-perkara berikut telah pun terjadi. Yang pertama ialah akarnya sudah mula membesar, akarnya sudah mula berkembang di dalam tanah. Akar dia pun dah panjang, dah berkembang ke dalam tanah. Itu nombor 1. Dan nombor 2 ialah anak pokok tersebut sekarang sudah pun mula untuk membina makanan dia sendiri. Jadi bila dia dah mula membina makanan dia sendiri, dia memerlukan space kawasan yang lebih besar daripada bersesak-sesak begini. Jadi itu adalah macam mana cara kita nak tahu di mana ianya boleh dipindahkan ataupun belum. Ya, kita tengok macam tu je. Kita tengok anak pokok tu dah mengeluarkan 3 daun dan seterusnya, itu maknanya kita dah boleh pindahkan dia ke tempat yang lebih besar. Okey, yang ni 2 minggu yang lalu. Minggu lepas pun kita ada tanam juga, kita ada semai juga biji benih salad minggu lepas. Ini keadaan dia seminggu nah, exactly seminggu. Tak semua yang tumbuh lagi, tapi ada yang dah tumbuh. Okey, semuanya kecil-kecil lagi, semuanya baru keluar 2 daun yang pertama. Ya, 2 daun yang pertama. Nampak Okey, saya harap dapat nampak jelas Okey, ini betul-betul ini last week exactly last week, seminggu 7 hari. Ini berumur 7 hari dia baru keluar 2 daun. Yang ni tak boleh dipindahkan lagi. Okey, tetapi bila kita semai biji benih, apabila ia telah bercambah, dia macam ni lah lebih kurangnya dia punya keadaan macam mana keadaan tanaman tersebut. Macam ni lah caranya lebih kurang. Ya, apa-apa tanaman ni kita tanam pun macam ni lah lebih kurang rupanya. Dia akan keluar 2 daun yang pertama sebegini. Lepas tu nampak halus-halus macam ni, macam toge kan. Halus-halus macam ni. Apa-apa tanaman pun yang ni biji benih apa ini? Biji benih salad, daun salad yang orang bubur dalam burger, dalam nasi ayam tu. Inilah dia. Okay, so jadi bila dia mula bercambah macam inilah keadaan rupanya sebenarnya So jadi bila apa yang kita perlu buat bila dia dah mula bercambah sebegini. Bila dia dah mula bercambah sebegini, kita dah tak boleh nak letak. Ingat tak sebelum tu ingat tak saya pernah cerita, dan sambil-sambil tu nak tanya apa-apa, tulis je dekat dalam komen ni apa-apa soalan yang tuan-puan yang muskil, apa-apa terjadi dekat garden, dekat kebun tepi rumah tuan-puan ni, apa benda yang terjadi. Nak cerita kenapa pokok saya jadi macam ni, kenapa daun dia berlubang, kenapa pokok ni akar dia reput. Tanya apa saja nak tanya pasal berkenaan gardening saja. Jangan tanya macam mana nak start motor, jangan tanya macam mana nak ganti tayar motor. Itu semua saya tak erti. Okey, so jadi kalau tuan-puan ingat 2 minggu yang lalu bila saya cerita pasal biji benih ni, semaian biji benih ni, saya ada cerita yang selepas kita semai biji benih ni, tak kiralah cara apa, metod apa pun yang kita guna dalam pasu macam ni, ataupun dalam kotak Tupperware bertutup ke apa ke, walau apa pun cara kita semai tu, selepas itu kita
Selepas tu kita kita boleh simpan dia kita simpan uh, yang kita semai tadi tu, kita simpan dekat tempat yang tak kena matahari. Kita simpan dalam tempat yang gelap terus pun tak apa. Kalau ada tempat bertutup, ada bekas bertutup, ada kontainer bertutup ke apa ke, simpan dekat dalam tu, tak kena bergelap gelita, betul-betul gelap gelita pun tak apa. Ya, kerana saya dah bagi tahu itu 2 minggu sudah, biji benih dia tidak memerlukan cahaya matahari untuk bercambah. Ya, dalam gelap-gelap pun dia boleh bercambah juga. Ya, dia tak perlukan cahaya matahari. Itu bukan requirement apa dia untuk percambahan biji benih. Dia tak perlukan semua. Dia cuma perlukan kelembapan, dia perlukan air sahaja. Ya, dan by right sebenarnya tanah pun tak diperlukan juga sebenarnya. Tetapi kita gunakan tanah tu bila dia dah bercambah tu, bila dia nak bercambah tu, dia tak memerlukan tanah sebenarnya. Itu sebabnya kadang-kadang itu sebabnya ada orang yang menyemai biji benih letak dalam tisu je. Letak dalam kapas saja. Guna tisu, guna kapas, basahkan bubuh biji benih pun boleh tumbuh. Itu menunjukkan tanah pun dia tak perlu. Cuma lebih baik kita guna tanah untuk tanah lembut untuk percambahan biji benih, supaya bila dia dah tumbuh tu, kita terlupa dia dah tumbuh, dia dah keluar 2 daun macam tadi ni, dia dah keluar 1 atau 2 daun macam ni, tapi kita terlupa, nak tengok, kita terlupa nak buat apa-apa. Jadi bila dia dah keluar tu, maknanya akar pertama dia pun dah keluar. Jadi kalau kita tak bubuh dekat atas tisu, atas kapas dan yang basah, bila dia dah tumbuh, dia teruslah memerlukan nutrien. Jadi di mana dia nak cari nutrien untuk dia hidup? Kalau kita guna kapas, kalau kita guna tisu, kadang-kadang kita terlupa nak ubah. So that's why bila kita guna tisu, guna kapas boleh, tetapi sebaik saja dia dah bercambah, terus kita kena pindah dah. Tak boleh nak delay. Kerana dia dah mula memerlukan nutrien dah untuk hidup. Jadi bila kita semai biji benih atas tanah yang lembut macam saya cerita 2 minggu sudah, bila dia dah bercambah, dia terus dah boleh menyerap nutrien dari dalam tanah. Itulah bezanya saja. Jadi kalau terlupa nak pindahkan, delay sikit, tak ada masalah. Macam yang tadi ni, patutnya dah kena pindah dah, pasal dah besar dah keluar 3 daun, 4 daun apa dah besar, pada daun yang tengah ni dah besar kan. Patutnya dah kena pindahkan dah 2-3 hari sudah. Tapi saya simpan dulu nak tunjuk tuan-puan dan puan-puan hasil kerja kita, hasil perkongsian saya 2 minggu sudah bersama tuan-puan juga. Ya, jadi yang ni maknanya kejap lagi kita kena minta suruh dia, kalau tak sempat hari ni, pagi esok kena suruh dia orang pindahkanlah dekat tempat yang lebih besar. Okey, jadi macam ni, bila dah keluar macam ni, dia dah keluar 2 daun dah mula bercampur begini, kita kena, masa inilah kita ianya memerlukan cahaya matahari. Cahaya matahari pun dia perlukan cahaya matahari pagi, ya, pagi sahaja. Yang ini memang sangat-sangat sensitif, ya. Kalau kadang-kadang pokok yang dah besar sikit, kita kadang-kadang tak apa, boleh tahan lagi. Tetapi anak pokok macam ni tak boleh, ya. Dia memang kena matahari pagi sahaja, specifically pukul 8 hingga pukul 10, lebih kurang macam tu. So jadi orang tu susah lah macam ni. Sebenarnya tak susah pun sebenarnya, ya. Apa yang kita perlu buat ialah cuma kita marking kita punya garden kita tu, kita punya kebun kita tu, di mana kawasan yang kena matahari pagi pada waktu tersebut. Jadi kita dah marking kawasan tu, kita letak kat situ sajalah. Kita letak kita punya tanaman tu dekat situ saja. Itu saja, senang saja. Matahari pagi saja. Anak pokok dia nak matahari pagi saja, dan adalah sangat-sangat crucial. It's very crucial bila dia dah tumbuh macam ni, kita kena terus letakkan dia dekat tempat yang kena cahaya matahari. Kerana pernah nampak tak? Pernah tengok tak? I'm sure banyak pernah melalui perkara ini. Bila kita semai biji benih, tengok biji benih kita tu panjang. Dia jadi panjang sangat. Ya, batang dia tu, dia jadi panjang. Jadi macam toge lah, tapi lagi panjang daripada toge. Sebab apa dia jadi macam tu? Kerana dia sedang mencari cahaya matahari. Itulah sebabnya dia jadi panjang macam tu. Jadi bila dia jadi panjang tu, maknanya struktur dia tu dah
dah lari sikit lah, dah senang cerita dah rosak sikit lah dia punya struktur dia tu. Masih lagi boleh tapi dia dah tak cantik lah. Senang cerita tak cantik. Itulah. Ya, jadi sebaik saja dia bercambah, kita kena cepat-cepat letakkan dia di kawasan yang ada cahaya matahari pagi. Okay, I hope that kita dah clear kat situ. Okay. Okey, seterusnya saya nak tunjuk. Sekejap ya. Okey, tanya soalan apa-apa, bubuh dekat dalam komen tu, tanya apa-apa soalan, gardening question, soalan mengenai garden, apa-apa benda nak tanya. Minggu sudah banyak orang tanya, especially pasal strawberry. Okey, hari ni saya nak tunjuk satu lagi benda lah, satu lagi ni. Saya dah tukar dekat sana, nampak dah belah kiri belah kiri saya lah, belah kiri saya dekat atas tu nampak tak pokok tu. Yang tu lah nama dia pokok sena, ya, sena, tapi ni dia ada special sikit, nama dia sena alata ataupun sena alata, ataupun dalam apa dia bahasa commonnya ialah gelenggang. Jadi tahu kan apa benda pokok sena ni? Pokok sena, pokok gelenggang, dia banyak fungsi dia. Ini adalah anak pokok sena. Uh, okay, hari ni sambil-sambil menunggu pokok siapa-siapa nak tanya apa-apa lagi. Okay, tunjuk pasal pokok sena ni. Ini pokok sena, anak pokok sena. Okay, pokok sena ni dia banyak khasiat dia. Dari segi perubatan, ianya digunakan untuk mencuci kita punya perut lah. Jadi kalau memang sangat digalakkan lah sekali-sekala untuk kita minum teh sena ni. Teh sena ada dekat dalam, saya ada list kat dalam tu. Okay. Dan anak pokok biji benih pokok sena pun ada juga dijual dekat dalam saya punya store sini tu. Link dia ada kat sana. Dan pokok sena ni rupa dia macam ni. Salah satu tanaman yang sangat senang ditanam. Dia biji benih dia keras tapi dia cepat bercambah. Lebih kurang 3-4 hari dia boleh bercambah. Okey, pokok sena ni diakui lah dia memang sangat sesuai untuk sistem penghadaman kita. Dia macam semua orang tahu lah, kebanyakan penyakit kita ni bermula daripada dalam perut lah. Ada tak kena dekat dalam perut tu yang menyebabkan penyakit. So jadi teh sena ni kita gunakan untuk mencuci usus kita, usus besar kita, membuang kotoran, ya, yang tepu-tepu, lemak-lemak tepu-tepu yang ada dekat dalam usus kita tu, yang degil nak keluar tu. Sekali-sekala kita minum teh sena ni dia boleh mencuci lah. Jadi teh sena saya ada dekat dalam store saya, boleh check kat dalam store saya, store my Shopee store ni. Dekat store di sana dalam paket sana kami dah buat dekat dalam bentuk uncang teh. Kita bubuk air panas, tunggu dia suam sikit, boleh minum. Okey, teh sena ni dia tapi ada satu benda perkara yang saya nak ingatkan ialah ada banyak sebenarnya misconception pasal teh sena ni. Ramai orang sebelum ni saya pernah tengok orang selalu market teh sena ni sebagai satu cara untuk menurunkan berat badan. Sebabnya ialah bila minum teh sena tu dia akan cuci habis perut kita, dia akan keluar habis minyak-minyak, lemak-lemak, semua dia akan keluar habis lah. Dia akan keluar habis. Memang saya sendiri pun pernah minum. Saya pun ada juga amalkan walaupun tak selalu. Saya pun ada juga amalkan teh sena ni. Tetapi daripada research yang saya buat, daripada apa yang saya baca, daripada pendapat daripada doktor-doktor dan researcher semua,
Mereka banyak yang mengatakan bahawa teh sena ni walaupun dia baik untuk mencuci usus kita, mencuci kotoran kat dalam usus kita ni semua, yang perut kita ni, tetapi tak sesuai kalau kita minum selalu, minum kerap. So, that's why saya rasa agak apa dia, macam agak tekilan lah sebenarnya bila saya tengok sebelum-sebelum ni. Dulu pun taklah dulu sangat, mungkin dalam setahun 2 tahun sebelum ni lah, banyak orang yang marketkan teh senang ni untuk menurunkan berat badan, dan dia orang kata suruh minum hari-hari lah apa semua. Dan sebenarnya memang tak boleh lah minum hari-hari teh senang ni, kerana uh, one thing is bila kita minum teh senang tu dalam masa sekejap lah, mungkin dalam 3-4 jam macam tu, 3-4 jam macam tu, kita dah kena cari toilet dah. Kita kena cari toilet, walaupun perut kita tu, kita tak kisahlah kita baru lepas makan ke, kita tengah lapar ke, perut kosong apa ke, bila kita minum teh senang ni 3-4 jam lepas tu mesti kena cari toilet dah. So jadi takkan hari-hari kita nak minum, takkan hari-hari kita nak kena, unless kita memang duduk kat rumah tak pergi mana-mana. Jenuh kalau kita bekerja, berbelajar, travel ke apa, takkan kita nak minum teh senang hari-hari. Takkan mana kita jenuh, kita nak cari toilet sepanjang masa. Itu satu perkara lah. Satu perkara lagi yang saya baca ialah kalau kita terlalu kerap minum, dia boleh menjejaskan lapisan perlindungan dekat dinding usus kita tu. Yang penting ya. Lapisan pelindung dekat dalam usus kita tu, itu yang sebenarnya jika lapisan tersebut terhakis kerana terlalu banyak minum teh macam ni, teh senang ni, ia akan boleh merosakkan usus dan boleh menyebabkan kebocoran tu, jadi masalah lain pula. So that's why yang recommended guna teh senang ni mungkin dalam seminggu atau 2 atau sekali atau 2 kali sahaja. Itulah yang saya amalkan, sekali-sekala saja. Tak payah selalu, seminggu sekali pun okey lah. Dia akan mencuci usus kita, mengeluarkan kotoran, mengeluarkan lemak-lemak degil, kotoran-kotoran semua kat dalam usus. Itu kepentingan teh senang. Dan selain daripada itu juga, daun senang ni digunakan untuk rawatan penyakit kulit, macam kurap ke, gatal-gatal ke apa ke. Cara dia, kita ambil daun senang ni, daun gelenggang, senang atau gelenggang sama. Kita gunakan daun ni, kita keringkan. Kalau tak keringkan, sebenarnya tak keringkan pun tak apa, kita ambil daun fresh ni, kita hancurkan dia, kita tumbuk lah, senang, kita tumbuk lesung, tumbuk, hancurkan dia dan bubuk air sikit dan tempekkan dekat mana kawasan kulit kita yang terjejas, kat tempat yang gatal-gatal tu, yang ataupun yang kena, yang ada masalah tu. Ya, memang cepat dan memang pun ada dijual lah krim gelenggang untuk penyakit kulit. Dulu saya ada jual, tapi agak susah nak buat lah. Bukan saya buat yang dulu krim gelenggang ni, saya ada jual. Bukan saya buat, ada kawan yang buat, tapi agak susah sikit lah nak buat, nak proses menjadikan krim gelenggang tu. Ada banyak proses-proses dia, jadi dia pun susah nak buat, kawan saya pun susah nak buat krim gelenggang tu lagi. Jadi saya dah stop jual krim gelenggang tu. Tapi kalau kita tak guna krim gelenggang tu, kita guna daun fresh macam ni pun boleh. Kita hancurkan, tempek-tempekkan dekat mana, kalau tangan gatal tu, kita tempek-tempekkan dekat tangan tempat yang terjejas tu. Okey, yang tu kebaikan dia. Dua perkara lah, satu untuk kulit, satu untuk sistem penghadaman kita tu, membersihkan sistem penghadaman kita tu. Tu dua kebaikan pokok sena ataupun pokok gelenggang. Dia sama lah, gelenggang atau sena. Inilah pokok dia yang tertunjuk. Ni anak pokok dia. Biji benih dia ada saya jual kat satu RM2.5 saja. Boleh tekan dekat sana, boleh order terus. Okey, so ada dua lagi perkara menarik saya nak share mengenai pokok sena ni. Okey, bila kita tanam dekat garden, dia punya daun dia ni, tiga perkara sebenarnya. Okey, satu yang menarik mengenai pokok sena ni ialah daun dia ni. Cuba tengok daun dia ni. Nampak tak dia tutup macam ni, macam pokok semalu. Okey, pokok sena ni, daun dia ni, dia sebenarnya dia kembang, dia buka tau. Dia buka daun dia ni. Dia buka kembang macam tu, daun ni. Tetapi lebih kurang pukul hari-hari lebih kurang pukul 6.30 macam tu, dia akan tutup macam pokok semalu macam ni.
Ni dia tutup sini, tengok ni. Dia dah memang tiba time dia dah. Waktu tidur dia ni, waktu tidur kot. Tengok. Dia akan tutup dia punya daun dia tu terus macam ni, nampak? Dia tutup terus. Ni bukan saya yang tutup ni, dia tutup sendiri. Kita nampak, tengok. Nampak clear kan, tengok dia tutup sendiri. Ni bukan saya yang tutup ni, dia tutup sendiri ni. Dia tutup sendiri, tengok. Dia tutup sendiri. Nampak dia tutup sendiri. Dan dia akan buka balik esok pukul 7. 7 lebih. 7 lebih sikit baru dia akan buka balik. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah daun dia ni, cubalah macam mana pun, daun dia ni sangat-sangat digemari oleh belalang dan ulat bulu. Cuba tengok ni. Ni saya letak dekat luar ni. Belalang datang makan, dia datang makan daun dia makan daun pokok ni aja. Walaupun dekat sebelah dia ada pokok-pokok lain, ada pokok bunga matahari, ada pokok sayur lain dekat tepi dia, dekat sebelah dia. Tapi dia tak kacau pokok lain, dia main makan pokok ni je. Pokok sampai 3 batang macam ni. Saya pernah satu pokok sena yang saya tanam ni, lebih kurang besar macam ni. Saya tak perasan, tiba-tiba seluruh pokok ni tinggal batang je. Seluruh pokok ni dia tinggal batang macam ni je. Seluruh pokok ni dia tinggal batang macam ni je. Seluruh pokok ni. Tapi dia tak mati lah. Dia akan keluar balik daun dia. Dia akan berkembang balik. Buatlah macam mana pun. Spray lah, bubuk ubat ke, organik ke, tak organik ke, racun ke, apa-apa galik ke, apa ke benda ke. Semua kita bubuk pun, dia mesti akan datang juga. Memang dia cukup sedap lah pokok daun sena ni. Ni belalang ni. Kadang-kadang kalau bukan belalang, ulat bulu. Dua tu je, belalang dan ulat bulu. Saya spray macam-macam dah. Spray dia hilang, hari ni dia hilang, esok lusa dia datang lagi. Hilang lagi habis dia makan habis daun ni. Okey, tu yang kedua. Dan yang ketiga ialah cuba tengok gambar kat atas tu. Sorry, dekat platform ni mungkin boleh check, boleh nanti saya akan share lah gambar dia nanti ya, dekat dalam, saya akan share nanti gambar dia nanti dekat dalam komen. Kita tengok nanti. Okey, insya-Allah. Okay, tengok dekat atas belah kiri saya mungkin dekat tuan-puan belah kanan kot. Okay, tengok dekat belah atas tu gambar pokok sena kan. Okay, ini pokok sena dekat tepi rumah kami ni, dekat kebun tepi rumah kami ni, pokok sena ni. Nampak tak benda yang color oren kat atas tu? Okay, yang tu adalah bunganya. Bunga dia tu memang dia keluar color oren kekuningan lah, tapi lebih pada oren lah. Dia akan keluar macam tu, dan bentuk dia kalau tuan-puan tengok, kalau tekan dekat situ, dia akan buka saya punya page, listing pokok sena ni. Tuan-puan akan nampak dia punya bunga dia tu, dia akan bentuk bernegak macam tu, dan kita tengok dia sebiji macam lilin yang spiral tu, lilin yang pusing-pusing tu kan. Tahu kan? Dia akan bentuk dia memang macam tu. That's why pokok sena yang saya jual ni juga dikenali sebagai sena alata, ataupun juga dikenali sebagai candlestick sena. Orang putih panggil candlestick sena. Kenapa? Macam betul lah bunga dia tu memang macam lilin yang spiral, yang pusing-pusing tu, tapi besar. Dia akan keluar. Dan satu lagi yang paling menariknya ialah bunga yang macam bentuk lilin ni, dia cuma akan keluar setahun sekali saja. Setahun sekali saja dia akan keluar. Bila dia akan keluar? Antara bulan 11 hingga bulan 12. Dia selalunya dalam bulan 11 macam tu. Sebenarnya saya pun tak research habis, saya pun tak belajar habis lagi. Dan saya tak pasti sama ada dia keluar bunga tu berdasarkan kepada tempoh setahun itu, ataupun berkaitan dengan suhu persekitaran. Kerana kita tahu bulan 11, lebih kurang bulan 11 itu suhu dia di kawasan sinilah, dekat tempat saya ni, dia sejuk sikit lah kerana dah mula masuk musim hujan hari-hari. Jadi suhu persekitaran tu lebih sejuk. Jadi saya tak pasti sama ada ianya berkaitan dengan suhu persekitaran ataupun
tempoh dia tu. Tetapi saya lebih cenderung untuk untuk berkata dia berkenaan dengan tempoh lah. Kerana dia memang ngam-ngam waktu tu lah. Lebih kurang pertengahan ke awal bulan 11 tu dia dah keluar dah bunga dia tu. Dia dah keluar bunga lilin itu. Dan bunga tu dia akan bertahan itu hinggalah ke bulan 12. Hingga ke bulan 12 di mana lepas tu dia akan mula-mula dia akan pelan-pelan dia akan kecut, dia akan jatuh lah, dia akan keluar kelopak-kelopak bunga. Dia daripada lilin tu dia akan berkembang menjadi kelopak-kelopak bunga yang kecil-kecil dan kemudian dia akan terus kering. Lepas daripada tu barulah dia akan keluar dia punya seed pod dia tu. Seed pod tu apa dia, kantung biji benih dia tu. Dia akan keluar kantung biji benih dia tu, dan kantung biji benih dia pun memang susunan dia sangat menarik. Saya pernah share mengenai dekat dalam platform biru depan ni, platform F ni, saya pernah share dekat dalam tu gambar seed pod seed pod Sena ni. Memang bila buka dia punya seed pod dia tu boleh nampak dia punya simetri dia tu yang sangat sempurna. Memang, dan saya bila first time saya tengok tu memang seperti kata-kata anak saya lah, it blows my mind. Benda tu memang sangat-sangat uh, menginsafkan lah bila kita tengok satu satu hasil kejadian alam yang betul-betul sempurna. Dekat dalam tu biji benih tu simetri susunan itu memang sangat-sangat sempurna. Sangat-sangat sempurna. Saya akan share gambar dia nanti. Dan kalau tuan-puan raja boleh tengok balik dekat dalam dekat platform F ni, platform biru ni, ada sebelum-sebelum ni saya pernah share perfect symmetry uh, seed pod pokok sena ni. Jadi memang sangat menakjubkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi itu adalah pokok sena. Pokok sena boleh beli melalui link. Dan jadi uh, hari ni tak banyak soalan. Minggu sudah banyak soalan. Orang sibuk shopping kot 99 hari ni ya. Okey, dan sebut pasal keadaan cuaca yang sekarang semakin sejuk. Kita dah mula menghampiri hujung tahun yang mana sinonim dengan keadaan hujan, musim tengkujuh, hujan berpanjangan, dan hujan berpanjangan bermakna keadaan persekitaran akan jadi lebih sejuk daripada biasa. Biasanya panas dan sekarang kita dah mula memasuki fasa di mana keadaan cuaca yang lebih sejuk. Jadi ini adalah waktu yang paling sesuai lah untuk kita mula menanam pokok strawberry kita. Biji benih ada dekat dalam link kat atas ni. Minggu sudah saya ceritakan panjang. Minggu sudah saya dapat banyak soalan berkenaan dengan strawberry. Orang tanya macam-macam, orang tanya minggu sudah, minggu lepas. Banyak boleh minggu sudah punya session kita boleh tukar nama jadi session planting strawberry lah sebenarnya. And then saya banyak cerita minggu lepas saya banyak cerita cara kita semai biji benih, guna cara macam mana, cara penjagaan, kita nak buat macam mana bila kita dah semai biji benih, kita guna metod apa guna untuk semai biji benih. Tengok balik saya punya sharing minggu lepas. Minggu lepas saya ada cerita panjang lebar macam mana cara semaian biji benih strawberry, yang mana cara begini lebih chances untuk dia hidup tu adalah lebih tinggi daripada kita baling-baling kita guna cara biasa. Saya ada ceritakan sepanjang lebar minggu lepas. Jadi boleh tengok balik minggu lepas punya session, saya ada tunjuk cara-cara semaian biji benih strawberry. So jadi dalam waktu keadaan ni sebelum kita masuk sebelum kita masuk penghujung bulan 10, bulan 11 macam tu, dan itu adalah waktu di mana kebanyakan tempat di negara kita ni dah mula mengalami musim tengkujuh, musim sejuk. So jadi boleh paling perfect ialah untuk kita mula menanam strawberry daripada sekarang. So jadi dalam masa lebih kurang sebulan setengah, sementara menunggu bulan 11 nanti kita I think lebih kurang 2 bulan aku, tak sampai 2 bulan. Jadi pokok strawberry yang kita tanam daripada biji benih tu akan sudah mula membesar, dan keadaan persekitaran yang sangat kondusif akan lebih
meninggikan peluang untuk pokok strawberry kita tu hidup lebih subur dekat dalam kawasan kita tu. Ya, walaupun biji benih strawberry, pokok strawberry, walaupun biji benih yang saya jual ni adalah biji benih yang telah didomestikkan dalam keadaan tanah rendah begini, tetapi pokok strawberry ni adalah ini pun saya dah cerita minggu lepas, tapi saya sentuh sikit minggu ni, adalah salah satu yang kita consider sebagai temperate punya plant. Temperate punya plant bermakna tanaman tersebut dia native pada keadaan persekitaran tanah tinggi, kawasan yang sejuk. Jadi walaupun pokok tu kita dah biasa tanam dekat tanah rendah, dekat tempat panas pun, tetapi naluri asal dia tidak akan berubah. Ya, tanaman dia bukannya macam binatang, bukan macam haiwan yang mana kita boleh latih. Kita boleh latih kucing, kita boleh latih anjing, dan apa saja kita boleh latih. Apa dia, singa pun orang boleh latih. Tetapi tumbuhan kita tak boleh nak latih. Kalau itu adalah sifat semula jadi dia, dan itulah sampai bila-bila sifat semula jadinya. Walaupun kita dah boleh tanam dia dekat kawasan tanah rendah, tetapi sifat karakteristik dia tidak akan berubah. Dia pasti dia tidak boleh dilatih. Dia akan sama juga seperti keadaan asal kawasan persekitaran yang asal dia. Jadi itulah cara. Jadi itulah sebenarnya bila kita tanam daripada sekarang, chances dia untuk hidup lebih subur adalah lebih tinggi, kerana kita bagi dia hidup dalam persekitaran asal dia dulu sebelum kita pelan kita kita ajar dia untuk menerima keadaan di tanah rendah yang berbeza daripada keadaan asal dia, daripada naluri asal dia. So jadi sekarang ini memang waktu paling sesuai lah untuk kita tanam strawberry. Dia boleh tengok biji benih dia, saya ada jual. Dan satu lagi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya ini adalah satu lagi produk, ini produk homemade kami, daripada pokok hingga packaging, daripada pokok 3Q kami tanam sendiri dekat rumah, dekat belakang, dekat sini. InsyaAllah saya akan tunjuk nanti. Lepas ni, minggu-minggu akan datang, saya akan tunjuk lagi bunga telang biru. Yang ini pokok ni kita tanam sendiri. Adik boleh tolong ambil paket. Pokoknya kita tanam sendiri hari-hari. 3Q lah, mereka lah yang menjaga. Ambil lagi. Mereka lah yang menjaga pokok bunga telang biru dekat kebun kecil tepi rumah kami. Kemudian dia petik hari-hari pokok bunga telang ni, dia jaga hari-hari, siram, bagi baja seminggu sekali, kutip bunga hari-hari kutip bunga, dan hari-harilah kita keringkan bunga tersebut, dan cuma bubuh dekat dalam uncang yang mudah sebegini, dan packing sendiri. Tengok, semuanya kita buat sendiri. Label ni pun saya design sendiri, guna Canva free je. Guna Canva web base je. Ni RM5.30. Ini adalah antara produk yang paling laku sepanjang minggu ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak yang order. Baru kejap ni pun masuk lagi order 3 paket. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini sebenarnya jualan-jualan macam ni dekat dalam Shopee ni, ini adalah yang terima kasih ni. Boleh order terus kat atas ni. Okay, boleh sebab dia. Terima kasih, adik. Okay. Sebenarnya ni jualan-jualan produk-produk begini kat dalam Shopee ni, inilah sebenarnya yang membantu kelangsungan hidup kami sekeluarga. Saya dulu mengusahakan kebun sayur organik daripada tahun 2006 hingga 2020, lepas saya kena sakit macam ni, lepas saya kena stroke, saya kena stop. Sebelum ni kebun saya 3.5 ekar dekat Parit Bunta Perak. Dan kebun tu saya supply sayuran organik, kebanyakannya sayur-sayur daun ya. Yang kami tanam banyak dulu dekat kebun tu, sayuran daun macam kangkung, sawi, bayam merah, bayam hijau, dan juga sayuran berbuah seperti labu air, petola, peria katak, banyak saya tanam dekat kebun tu. Dan saya supply sayuran ini semua ni daripada Taiping hinggalah ke Pulau Pinang. Jadi saya hantar sendiri ke Taiping, hantar sendiri ke Pulau Pinang, banyak tempat lah.
hantar. Jadi sejak saya survive stroke Januari 2020 tu, kebun itu terpaksa saya tutup kerana memang tak termampu lagi untuk diteruskan. Kerana semuanya dulu saya buat sendiri ya. Kerja di kebun pun saya kerja sendiri kat kebun, walaupun saya ada pekerja orang Bangladesh, tapi saya sendiri bekerja dekat kebun tu untuk memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Dan of course hasil-hasil tu yang mana yang orang datang ambil lah, yang mana saya perlu hantar, saya hantar sendiri. Saya hantar sendiri pergi Taipei, pergi Penang dan sekitar kawasan sekitar. Daripada Taipei hinggalah ke Penang, sepanjang tu semua memang saya pergi hantar sendiri hari-hari. Jadi bila dah jadi sakit dah survive stroke begini, memang tak mampu nak buat, memang saya terpaksa tutup kebun tersebut dan sekarang hanya fokus kat dalam penjualan online, especially dekat dalam Shopee begini. Dan of course sebelum kita berhenti, sebelum saya stop untuk hari ni, saya nak apa dia, memberikan appreciation saya lah kepada Shopee kerana memberikan peluang kepada golongan OKU macam saya ni untuk OKU saya ni untuk terus berusaha mencari rezeki untuk keperluan keluarga kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan Shopee banyak membantu, banyak menyokong saya sebenarnya. Saya pernah pergi ke Shopee punya HQ juga buat interview dengan mereka mengenai pengalaman saya berniaga dengan Shopee sebagai seorang OKU. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah Shopee banyak kalau tidak memang sebelum ni dalam masa 2-3 tahun belakangan ni memang ada beberapa masalah lah, tetapi Alhamdulillah mereka handle segala masalah tu dengan baik dan sekarang memang banyak peningkatan daripada setahun 2 tahun yang sudah. Terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah semoga ianya terus berterusan lah insyaAllah. Dan set reminder next week, same time next week, pukul 6 hari Sabtu, 16 hari bulan September, minggu depan, 16 September, which is also hari Malaysia hari Malaysia. So it's a public holiday. Sabtu depan start pukul 6. InsyaAllah kalau cuaca cerah, tak hujan, saya tak mau cakap cuaca baik ke tak baik ya. Hujan pun baik, panas pun baik. Ya. Panas baik kerana memberikan cahaya matahari untuk membina makanan tumbuhan-tumbuhan semua. Hujan pun baik kerana hujan membasahi bumi, memberikan minuman kepada tanaman-tanaman dan menyejukkan persekitaran yang sebelum ni panas. Kita pun boleh kita sendiri pun rasa selesa dalam persekitaran yang sejuk begini. Angin pun sedap, lebih angin pun lebih fresh. So jadi panas pun baik, hujan pun baik. So jadi minggu depan, hari Sabtu minggu depan, andai kata cuaca cerah, tak hujan macam hari ini, insyaAllah kita akan bersiaran dekat dalam daripada kebun kecil tepi rumah. Saya akan tunjuk beberapa tanaman-tanaman lain yang kita ada. So set time minggu depan pukul 6 minggu depan untuk semi perkongsian yang seterusnya. So jadi boleh standby siap-siap lah apa-apa soalan yang nak tanya untuk minggu depan. Untuk minggu depan soalan apa yang nak tanya, saya akan jawab segala persoalan dalam sesi seterusnya gardening Q&A bersama Azam Petani OKU. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Baik. Baik. Okay, thank you Khalif.